got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sazri. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tentang spesies yang kami pilih, iaitu ikan tilapia. Sebelum memulai, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya ialah Muhammad Syarul Mizan bin Syabir, memegang kad matriks 27 DAQ 22F 2020. Okey. Ikan tilapia atau nama saintifiknya Sarateradon gelilius adalah salah satu jenis ikan air tawar yang sangat popular di berbagai belahan dunia, terutama dalam industri perikanan dan aquakultur. Kali ini saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang spesies ini. Ikan tilapia dapat tumbuh hingga 30 hingga 50 cm tergantung spesies dan kondisi lingkungannya. Warna tubuhnya bervariasi dan abu-abu, hitam, merah hingga campuran warna tergantung spesies. Tilapia memiliki tubuh yang agak pipi dan sirip punggung yang panjang dan mulut yang relatif kecil. Tilapia dapat hidup berbagai habitat air tawar, termasuk sungai, danau, dan kolam. Mereka dikenal sebagai ikan yang dapat bertoleransi terhadap berbagai kondisi air, termasuk air dengan kadar oksigen rendah dan suhu yang bervariasi. Kali ini saya akan menerangkan makanan dan amalan penternakan yang berkaitan dengan ikan tilapia. Ikan tilapia adalah ikan omnivor, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan baik dari sumber tumbuhan maupun haiwan, seperti alga, phytoplankton, tumbuhan air, serangga dan invertebrata kecil, dan pellet komersial. Untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan kesihatan ikan, pellet yang berkualiti tinggi dan seimbang dalam hal nutrisi sangat penting untuk menjana ikan tilapia yang lebih berkualiti tinggi. Pellet biasanya terdiri daripada bahan-bahan seperti tepung ikan, biji-bijian dan vitamin, serta mineral tambahan. Tilapia biasanya diberi makan beberapa kali sehari. Frekuensi dan jumlah pemberian makanan disesuaikan dengan ukuran dan usia ikan. Anak ikan larva dan juvenile diberi makan lebih banyak dibandingkan dengan ikan dewasa. Kadang-kadang suplemen tambahan seperti vitamin C dan E diberikan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Beberapa penternak menggunakan makanan alternatif seperti limbah pertanian, sisa makanan dan bahan organik lainnya kerana ia tidak memerlukan kos yang tinggi. Terdapat cabaran dalam pemakanan seperti kualiti air, ketergantungan pada pellet komersial dan pengendalian penyakit. Saya akan sentuh tentang kualiti air. Kualiti air ni sangat penting untuk kesihatan dan pertumbuhan tilapia. Sisa makanan yang tidak dimakan dapat mencemarkan air dan menyebabkan masalah kesihatan bagi ikan. Seterusnya, ketergantungan pada pellet komersial. Ketergantungan yang tinggi pada pellet komersial dapat meningkatkan kos operasional. Oleh kerana itu, mencari sumber makanan alternatif yang ekonomis namun tetap bergizi menjadi perhatian utama bagi semua penternak kerana ia tidak menggunakan kos yang banyak. Akhir sekali, pengendalian penyakit. Makanan yang tidak berkualiti atau tercemar dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Pemakanan yang baik harus mencukupi dan kita harus mengawal kualiti makanan dan dengan ketat. Okey, saya Joanna Minda Spencer dan saya akan membentangkan part marketing activity. Okey, yang pertama tentang market price. So far daripada research yang saya buat ni, ikan tilapia pada Januari 2022 di bahagian pemasaran harga dia dalam 8 hingga ke 12 ringgit per kilo, dan lepas tu dia akan naik secara perlahan-lahan dari 15 kepada 25 ringgit per kilo. Tapi harga ni dia tidak tetaplah, dan harga ni juga dia mungkin akan berubah mengikut tempat, musim ataupun permintaan daripada pembekal bahan mentah yang membuat tambahan untuk bahan mentah tersebut. Okey, seterusnya untuk marketing strategi. Yang pertama, untuk marketing strategi adalah offer sample and promotion. Okey, maksudnya di sini kita buat booth dan mempromosikan ikan tilapia dan bagi sampel ikan tilapia tersebut kepada orang ramai lah, supaya diorang dapat tahu tentang tu ikan tilapia.
Okay, yang kedua adalah attend food event, which is contohnya kita pergi mengunjung kepada pameran makanan yang dianjurkan, contohnya oleh food blogger, Jabatan Perikanan dan apa-apalah yang berkaitan yang dapat mengeluarkan hasil-hasil daripada laut dan yang akan berkaitan dengan ikan tilapia itu juga. Okay. Yang ketiga adalah untuk identify your target audience. So far, target ikan tilapia ni dia lebih tertumpuk kepada orang yang mementingkan kesihatan, sebab ikan tilapia ni dia mengandungi banyak khasiat. Selain itu juga peniaga-peniaga makanan, contohnya restoran yang menyediakan makanan laut juga memerlukan ikan ni untuk dijadikan salah satu menu daripada masakan mereka. Okay, lastly highlight benefit. Okay, untuk highlight benefit ni, ikan tilapia ni seperti yang kita tahu, ikan tilapia ni dia mempunyai banyak khasiat. Contohnya dia mempunyai banyak khasiat, mempunyai hasil zat besi, kandungan protein yang tinggi, sama kalsium yang banyak, dan dalam masa yang sama dia dapat menjaga kesihatan jantung juga. Dan banyak lagi jugalah kebaikan daripada ikan tilapia ni. Jika dicari dalam Google, memang keluar semualah dia punya kebaikan tu. Jadi ikan tilapia ni dia akan mempunyai permintaan yang tinggi lah so far, sebab semua orang tahu bahawa ikan tilapia ni dia mempunyai banyak khasiat dan banyak kegunaannya. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rozaiman bin Muhammad Fitri. Saya akan membentangkan tentang explain husbandry practice related to tilapia fish, yang bermaksud amalan penternakan yang berkaitan dengan ikan tilapia. Peternakan ikan tilapia merupakan aktiviti aquakultur yang sangat terkenal disebabkan daya tahan ikan dan permintaan pasaran yang tinggi. Ada 8 amalan peternakan ikan tilapia, iaitu yang pertama, pemilihan lokasi seperti sumber air, pencarian sumber air. And then yang kedua, penyediaan kolam seperti jenis-jenis kolam tanah atau kolam simen. And then yang ketiga, pemilihan benih. Dan keempat, pengurusan makanan, sumber nutrien yang mencukupi untuk ikan tilapia. And then kelima, pengurusan air, iaitu penggantian air. Dan keenam, kawalan penyakit. Mesti dilakukan pemeriksaan berkala dan kuarantin jika ikan tilapia tersebut dihidapi penyakit. And then yang ketujuh, pengurusan pembiakan, kuarantin atau pemindahan ke kolam yang lain. And then ke-8, penuaian, masa penuaian dan kaedah penuaian. Dengan mengikuti amalan peternakan yang baik, kualiti produk, iaitu kualiti ikan, tidak dapat dinafikan lagi. Okey, seterusnya saya akan membentangkan pasal target market, iaitu sasaran pemasaran. Sasaran pemasaran bagi produk kami, iaitu ikan tilapia, adalah kepada pelajar politeknik, pensyarah politeknik, and then masyarakat, and then penternak yang berada di negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delmira binti Damul. So hari ini saya akan menerangkan tentang penuaian ikan tilapia. First, langkah pertama, of course, kami akan buat persiapan. Kami kasih siap alatan dia. Yang kami perlukan, first, jaring, perangkap sama alat pancing. Yang kedua kami cari tempat selepas kami tuai, letak di mana. Jadi lokasi yang kami letak tu, kami cuma letak dekat tangki
Langkah ketiga tuh of course lah akan tangkap. Kami tangkap ikan pakai kaedah kami, yaitu kami letak perangkap, kami pakai pancing sama pakai jaring. Yang keempat, penangan. Penangan ini cara kami elakkan supaya ikan yang kami tuai itu dia tidak cedera, dia tidak stres dengan alat yang saya pakai. Kemudian penyimpanan. Kami jika kami penyimpanan kami ini untuk dipasarkan, kami simpan ikan untuk yang kayak pasarkan tuh dengan baik. Dia kami letak dalam kotak yang berisi dengan ais, ataupun kami letak dalam es buk, peti sejuk, pendingin untuk jaga dia punya kesegaran. So, yang ketiga tuh kayak buat pembersihan. Selepas kami tangkap ikan, kami kasih bersih. Tapi kalau macam pembersihan untuk kami pasarkan tuh, kami lepas kami tangkap ikan tuh kami kasih bersih, kami kasih lang sisik, isi perut dia, atau bagian-bagian kami tidak perlulah. Dan itulah kaedah kami menuai ikan. Terima kasih. Audio Jungle.